Dan boleh hubungi syarikat tersebut terus ya. Okey, saya nak terus kepada kursus. Kursus asas haji adalah satu kursus yang pertama lah yang kita dah buat. Jadi insya-Allah akan berakhir pada 25 hari bulan ini. 25 hari bulan. Dua ni lah tak lama lah. Kejap kan. Hari tu mula bulan Disember. Sekarang dah masuk Februari bulan 2. Jadi selepas ini, kalau diizinkan Allah Ta'ala, kita akan anjurkan kursus intensif. InsyaAllah dalam bulan Rejab. Bila Rejab ni ya? Jadi terbatal lah tu. Tak ada Rejab. Kita tunggu Syaban. Tunggu. Sekiranya ada. Sebab tawaran dia bergantung pada tawaran. Yang ini kursus asas kita buat terbuka. Siapa saja nak sertai dipersilakan. Tapi untuk kursus intensif kita panggil yang mendapat surat tawaran. Kemudian ada kursus khas sekiranya ada, dan yang terakhir kursus perdana. Ini selepas hari raya. Yang kita anjurkan. Jadi saya fikir kalau tuan-tuan sudah khatam betul-betul kursus asas ni pun insya-Allah dapat membantu tuan-tuan menunaikan haji dengan baik. Okey. Kemudian berkaitan kesihatan, orang kata yang detailnya akan disampaikan oleh pihak JKN Perak pada minggu hadapan. Ya, ada kita jemput doktor. Jadi untuk makluman, kalau yang lepas dan yang ini pun begitu juga saya tengok. Tuan-tuan dan puan-puan bakal-bakal haji perlu lulus pemeriksaan kesihatan. Mesti lulus. Yang maklumat saya dapat yang sebelum ini pun begitu. Kalau kita ada sakit buah pinggang, yang itu tidak dibenarkan untuk pergi menunaikan haji. Itu dah termaktub dalam fatwa. Yang sakit buah pinggang perlu rawatan dialisis. Yang itu tak boleh dirayu dah. Okey. Serta mendapat suntikan. Allah, kelaim ni. Suntikan tadi, suntikan COVID perlu ada dan tunjukkan bukti. Okey, pemeriksaan kesihatan ni saya tak boleh, mana orang kata tak perlu cerita panjang kerana minggu depan ada tajuknya. Cuma makluman awal, tuan-tuan boleh buat di klinik kerajaan dan juga klinik swasta yang dilantik. Apabila klinik kerajaan, percuma. Cuma keputusannya hampir seminggu. Baru selesai. Kalau kerajaan. Kalau kerajaan tahun lepas, dalam bulan puasa, tak boleh tunggu seminggu, 2 minggu. Kena segera. Jadi tak nak pilihan yang ada, perlu pilih klinik swasta, kena bayar lah sikit. Sebab kita nak selesaikan proses tu, keperluan untuk lulus itu kena ada. Jadi tabung haji pula perlukan segera. Yang ini orang kata dindong-dindong kita malas, bangau-bangau kita tak mau. Jadi tuan-tuan dan puan perlulah bersedia keadaan ini. Kira berlaku lagi tahun ini perlu segera. Tuan-tuan perlulah buat sedikit pengorbanan, bayarlah kepada klinik swasta. Boleh ke? Sebab kita nak pergi, betul tak? Okey, persoalan kesihatan saya dah sebut. Ini saya dah awalkan tadi, saya sebut dah ada dah muzakarah majlis fatwa. Ya tuan. Cucuk apa tu? Itu biasa 2 tahun. Ataupun rujuk balik pengesahan suntikan tersebut, tempohnya berapa? Sah laku dah. Ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun. Dekat buku tu ada tulis. Ataupun pergi rujuk klinik yang kita buat. Cuma yang maklumat saya, yang saya tahu, sekiranya klinik kerajaan 2 tahun, setahu saya. Swasta dia ada 3 tahun, ada 5 tahun. Sebenarnya dalam cop tu ada tulis. Cuba tengok balik. Dia tak sama lah. Kalau kata kita dah buat
Yang 5 tahun punya, sah laku contoh pernah pergi umrah, tak perlu suntikkan. Cuma perlu pengesahan, ada cok, dah suntik. Itu je. Okey. Yang penting lulus kesihatan tuan. Kalau dah cucuk pun, tapi kesihatan tak lulus, tak boleh pergi. Kesihatan kena lulus. Okay, ini saya dah sebut tadi ya, mengenai kebenaran kalau ada sakit yang kronik adalah tidak dibenarkan dan juga tidak termasuk dalam istita'ah. Kemampuan, makna kita tidak mampu. Jadi dari sekarang dah kita doa supaya Allah kurniakan kesihatan yang baik, sentiasa sihat. Okey, saya terus kepada persiapan. Tuan-tuan, kalau sekiranya dapat surat tawaran, perlu ada pasport Malaysia antarabangsa. Ni perlu buat. Tuan-tuan kena ada. Apabila dapat surat tawaran, kalau kata dah pernah pergi umrah ke, pergi keluar negara, ada pasport, gunalah pasport yang dah ada tu. Tapi kalau pasport hilang, cepat-cepat buat laporan polis. Sebab proses kalau dah dapat surat tawaran, baru nak buat report polis, tak silap saya sebulan belum tentu selesai. Kalau kita sedar pasport hilang, cepat uruskan dengan pihak immigration. Okey? Pihak tabung haji, kita nak pasport je. Kita tak nak cerita yang hilang tu. Saya kata, tuan, saya nak pasport. Okey, jangan buat karangan. Tarikh gini. Pasport yang tak ada. Saya nak ada pasport. Itu je cerita dah. Boleh? Okey. Kalau cerita panjang sebab masa ni, sebab saya ringkaskan. Pasport kena serah dekat kami, pihak tabung haji. Gambar visa 2 keping kena ada. Gambar visa. Dia nak latar belakang putih, ya, background putih. Itu syarat oleh Arab Saudi. Ini perlu buat tuan-tuan dan puan-puan. Muka di gambar tu dia nak besar sedikit, 70%. Bukan kertas hanya besar. Muka kita kena lawah, kena jelas. Orang Perak panggil apa? Jebah sikit betul. Muka tu, muka digambar. Orang Arab Saudi dia nak tengok. Dah syaratnya gitu, kita tabung haji kena ikut. Dia tak boleh bantah juga. Tabung haji ni ada tokeh atas lagi. Arab Saudi tak lengkap, dia pulang balik. Okey. Naik pasport. Okey, ni soalan tadi kan. Sekarang ni kalau saya tengok pada tahun lepas, tabung haji tidak membuka kaunter si keluar duit dah. Kalau tahun lepas. Tapi gambaran yang saya boleh ceritakan, tahun ini pun berkemungkinan begitu. Jadi tuan-tuan perlu ada kad bank Islam. Kad debit bank Islam, bank Islam, visa tabung haji. Ini tuan-tuan kena dapatkan di bank Islam. Jadi kad ni boleh cucuk di Mekah nanti. Mekah, Madinah. Di mesin ATM mereka. Kena dapatkan kad ni dekat bank Islam. Ada logo tabung haji. Tapi bukan ambil di tabung haji. Bank Islam. Ya, perlu buat ni urusan ini di kaunter bank Islam Meru boleh, bank Islam Ipoh boleh. Kalau rasa dah ada akaun bank Islam, cuba rujuk bank Islam. Kad ni boleh pakai ke tak? Boleh ke? Kena ada. Sebab kaunter tak ada lah. Nak tak nak, kena usahakan. Nanti tak boleh keluar duit pula. Tak ada duitnya. Online macam mana tu? Nak bayar kat mana online tu? Takkan beli kebab bayar online. Tak mau. Kena buat kad ni je untuk dapat duit. Jangan pula kata saya bawa RM10,000 tunai boleh. Kalau semua bawa macam tu, bahaya. Risau cicor duit tu. Itu cerita dah. Dan ada peraturan Arab Saudi, kita tak boleh membawa tunai yang banyak. Kan? Saya tahu tuan-tuan kalau tersepit, orang tabung haji tak kabur.
Letih kami. Ya. Ini saya dah khabar dah. Ada berapa ratus orang ni, saya dah khabar. Jangan kata saya tak khabar. Slide ni pun orang Kuala Lumpur yang buat. Saya kena baca. Jadi tuan-tuan perlu membuat kad debit bank Islam. Okey, ada soalan lain? Ada soalan? Ya. Kalau dah guna ni kan, dia dah auto dekat mesin tu. Pakcik tak payah kira dah. Dia dah tunjuk dah duit Arab tu dekat Mekah. Gitu. Kita nak 1,000, bukan RM1,000. RM1,000. Bila kita semak penyata besok, bila ada keluar 1,000 lebih ni? Hari tu 1,000. Kan? Dulu RM1,000. Bila ditukar daripada sini, dia jadi lebih. Mungkin 1,200 lebih kurang macam tu. Kita kena faham yang itu pula. Ada juga yang bertanya saya, dalam bank Islam, saya ada 100,000. Bila saya tengok dekat Mekah, 80,000. Ngetor kawan tu. Rupanya dia paparkan duit Saudi Riyal. Okey. Tak tidur malam lah, ada 100,000 convert jadi 80,000. Kan? Okey kad debit ni boleh keluar untuk duit kita lah, duit simpanan tabung haji dipindahkan ke bank Islam. Urusan ni tuan-tuan kena buat di bank Islam lah. Okey. Ni kunjungan. Okey, kalau ikut gambaran ni kita minta anggaran, pakcik, kita buatlah belanja lebih kurang RM3,000. Lebih kurang. Ikutlah tuan-tuan belanja. Okey. Okey, yang ini zaman berubah. Tuan-tuan nak masuk, kalau tak silap saya ni di Raudah ya. Nak masuk ke Raudah perlu ada apa ke app ni? Nusuk. Kalau tahun lepas app Marna. Tahun ni dia dah ubah. Nusuk pula. Kita kena minta kebenaran apps ni. Kita nak pergi Raudah pukul berapa? Yang inilah cabaran sekarang. Kalau kita tak ikut masa yang diberi, Sadaqallahul Azim. Memang tak boleh. Ya. Inilah gambaran dia sekarang ni. Perlu ada apps ni. Tuan-tuan nak masuk, kata dia bagi masa yang ada kekosongan, Raudah jam 2 pagi. Kena masuk, ikut lah. Kena datang awal sebelum masa yang diberikan. Itulah masa yang kita diberikan untuk masuk ke dalam Raudah. Okey, ini insya-Allah kita akan terangkan nanti. Tapi yang tahun lepas, alhamdulillah tabung haji buat permohonan secara ikut kapal terbang. Kita kumpulkan. Waktu-waktu ini kita minta KT 1 menunggu di pintu masjid untuk masuk ke Raudah. Tak perlu ini. Tapi ikut peraturan asalnya kena ikut. Jadi persiapan awal ni kita kena tahu lah. Nak masuk Raudah ada peraturannya. Okey? Soalan lain. Ini tadi dah sebut pasal mak turun Tih Hujah, info-info di Tijari. Tih Hujah ni bila tuan-tuan dapat ni nanti, bila dapat surat ada info TH Hujah. Dia ada info-info jemaah haji di dalam ini nanti. Memang mudah tuan-tuan dan puan-puan. Ini untuk jemaah haji je. Sekarang tak boleh daftar lagi. Sebab dia tidak ada nombor pasport. Nanti bila ada, nanti memang tuan-tuan dan puan-puan boleh download daftar TH Hujah. Ini khas untuk jemaah haji. Okey. Dalam ini ada nanti jadual penerbangan, jadual nak bergerak ke Arafah, Mina. Kita boleh tengok KT kita bila dan pukul berapa nak bergerak, insya-Allah. Ada dimaklumkan dalam sistem tabung haji Hujah. Okay, ini penerbangan haji saya nak kongsi bersama. Setakat ini kita ada 8 airport, lapangan terbang yang orang kata telah diputuskan untuk membawa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau orang Ipoh, kebiasaannya tabung haji Sepang, KLA, dan juga Bayang Lepas.
Biasanya 2 ni lah kebiasaannya. Tapi kalau tuan-tuan orang Johor, masa nak balik ke Johor dulu, tiada masalah. Pilihlah. Nak balik ke Sabah dulu, boleh juga. Ke Kuching, ke Terengganu, Kedah, Kota Baru, Kelantan. Okey. Tuan-tuan boleh pilih. Ya saya. Tak boleh. Pergi balik di situlah. Setakat ini. Begitu. Kalau kita dah pilih Sepang, balik nanti pun insya-Allah Sepang. Sekiranya ada perubahan, akan dimaklum di Mekah nanti. Ini bergantung kepada jadual penerbangan tersebut. Kan? Kadang-kadang ada jemaah yang sakit, dia terpaksa tukar kapal terbang. Bulan baku. Hari itu naik Kuala Lumpur. Kenapa balik Penang? Sebab Penang yang dia kosong. Terpaksalah diubahkan atas sebab-sebab tertentu. Okey. Kemudian jemaah akan diberilah beg beroda melalui pejabat tangan. Maksudnya kalau tuan-tuan dan perempuan jemaah tabung haji Ipoh, kita akan bagi di tabung haji Ipoh beg tersebut. Warna ni jangan tengoklah. Maksudnya tak sama. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Yang ni saya tunjuk warna biru. Sebab warna ni pun udah awak balik, datang balik. Ni cerita dia. Kan dah bawa balik, datang. Minat pula biru. Minat pula ungu. Oh, saya kata nak biru biji menia. Kan? Dia nak purple. Tak ada. Ingat ada dah balik. Rugi duit minyak. Dia tak ada kan di Ipoh. Ada warna kuning. Semua kuning. Kadang-kadang tengok gambar ni, saya tengok dekat khusus. Allahu Akbar. Kan? Jadi yang ini kalau ada, kita bagilah pada tuan-tuan yang warna ni. Kemudian adalah barang-barang, barang sumbangan, ada tikar. Sekiranya tak ada tikar, tuan-tuan, saya nasihatkan bawalah tikar. Untuk kegunaan di Arafah Mina ni nanti. Yang keduanya tikar ni juga, kalau nak makan di hotel ataupun di bilik, bentanglah tikar. Ada banyak kegunaannya. Okay, jadual penerbangan ini nanti kita akan terang lagi di dalam kursus intensif ataupun kursus perdana. Jadi untuk maklumat awal, tuan-tuan boleh dapatkan surat di dalam sistem tijari. Dalam surat ni nanti akan dimaklumkan tarikh lapor diri, tarikh balik, berapa jumlah hari, semua ada di dalam surat jadual penerbangan. Sekarang ni guna tijari ya tuan-tuan dan perempuan. Kalau kata majikan perlukan surat untuk pelepasan cuti, tuan-tuan cetak. Bagi dekat majikan. Ini sebelum keberangkatan. Ini keberangkatan, masa keberangkatan. Pasport tabung haji akan serah. Maksudnya ni, tadi saya sebut tabung haji akan minta pasport untuk urusan proses dapatkan visa. Semasa kita melapor diri, di mana tempat kita berlepas, contohnya di Sepang, tabung haji akan serah pasport. Kita ada beg yang kita bagi, beg tu kan. Tuan-tuan tolong simpan. Pernah berlaku pasport ni terhumban dalam tong sampah. Berlaku. Jadi tuan-tuan tolonglah ambil perhatian. Pasport ni dapat je, simpan. Jangan letak dekat makanan bungkus ni. Ni di airport berlaku. Orang bukan negara lain, negara kita. Jenuh yang mencari. Kita paksa bongkar tong sampah. Jadi tuan-tuan perlu ambil perhatian ya. Dokumen-dokumen yang penting kita perlu jaga sebaik mungkin. Lepas itu kita akan bagi gelang, kita bagi lencana. Ini penting untuk tanda pengenalan diri kita. Beg ni pun salah satu juga tanda. Ada, kalau sebelum ni beg Islam, ada logo Malaysia. Ini salah satu tanda pengenalan. Okey, pergerakan tuan-tuan dan perempuan di Mekah inilah dia. Perlu tuan-tuan perlu fizikal yang kuat, keadaan yang baik, kerana tuan-tuan akan banyak berjalan, ya.
Orang kata naik apa? Naik karki. Okay, bakal haji dia atur cara perjalanan. Daripada airport tu pun dah sebenarnya banyak berjalan. Nak masuk kapal terbang. Kemudian tuan-tuan akan sampai yang pertama, kita buat cerita di Madinah. Tuan-tuan sampai di Madinah, tuan-tuan akan melangkah ke Madinah, ke masjid, jalan kaki ya. Tapi yang ini insya-Allah tak jauh sangat di Madinah ni. Kemudian bergerak ke Mekah. Kapal terbang daripada Kuala Lumpur lebih kurang 8 jam. Tunggu, dia boleh bawa ke 10 jam dekat airport tu. Tuan-tuan perlu bersedia. Perjalanan ni kalau kata daripada Ipoh nak ke Mekah tu lebih kurang sehari. Lebih kurang lah. Tak mandi. Tu yang badan kita jadi lemah sikit tu. Dah sampai ke airport, menunggu contohnya 4 jam ke 5 jam. Daripada Ipoh tadi kan. Kalau ada rumah waris tak apa lah. Kemudian perjalanan dalam kapal terbang 8 jam. Dah berapa tu? Jadi tuan-tuan perlu bersedia. Dalam perjalanan ini pergerakan tuan-tuan. Kemudian akan bergerak ke Mekah. Kemudian balik ke Jeddah. Okay. Di Mekah kita akan bergerak untuk musim haji ni. Kemuncaknya. Inilah untuk pergi Padang Arafah. Walaupun kalau sekarang kita pergi bukan musim haji, lebih kurang 20 minit boleh sampai di Arafah ni. Daripada Mekah ke Arafah. Kalau tuan-tuan ada pengalaman pergi ziarah musim umrah, laju je. Bila kita cerita ini dia jadi, iya ke? Dulu pergi kejap je. Itu musim lain. Ini musim haji. Ada yang cerita dengan saya pengalaman, orang kata mereka ni 8 jam dalam bas. Ni daripada sekarang saya minta kita berdoa Allah mudahkan. 8 jam ni kalau dah pusing aja, orang kata emosi kita pun jadi libang-libu. Kan? Tak bawa pula air botol mineral. Jadi tuan-tuan perlu bersedia. Keadaan begitu. Kemudian bergerak ke Muzdalifah, ke Mina ni. Penginapan, pergerakan jemaah haji iaitu masyair 8 hari bulan. Saya nak kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan bergerak daripada Mekah ke Arafah 8 hari bulan sebelum hari wukuf. Yang inilah kemuncak haji yang betul-betul kita perlu bersedia. Keadaan yang perlu kuat. Di Arafah tu ni. Tandas kadang-kadang ada 10-20 je. 10 wanita, 10 lelaki. Jemaah lebih kurang 3,000. Ini gambaran dia. Pasal ustaz benar ada tajuk Arafah tu kan. Ini saya cerita bab pengurusan dia. Kita akan bawa tuan-tuan ke Arafah. Kemudian kita akan buatlah ibadat khutbah Arafah. Selepas je asar, tuan-tuan diberi masa untuk bersiap sedia ke Muzdalifah. Sebab dah memang masa itu adalah kemuncak dia. Orang kata kita kena cergah lah. Beg pastikan bawa. Tak jangan bawa banyak sangat. Ikut keperluan 3 hari, 4 hari ni. Muzdalifah ni tuan-tuan, pengalaman saya. Allah takdirkan tahun lepas baru saya dapat bersama jemaah Muzdalifah. Sebelum ni saya terus je ke Mina. Sebab kami petugas dia lain. Bila saya tengok Muzdalifah ni, subhanallah. Memang cukup mencabar. Beratapkan langit. Ya, tuan-tuan kena bersedia. Memang gangguan emosi boleh berlaku. Kalau orang Perak ke apa boleh nak meto jadinya. Tapi sebab kita pakai ihram ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu bersedia. Masa inilah nak kayanya, kan? Masa inilah kena tolak. Jadi ini gambaran Muzdalifah. Masa ini juga tuan-tuan pakai ihram. Di Arafah dia tenang sikit. Sebab dia dah kemah. Tapi Muzdalifah. Kemudian di Mina. Tuan-tuan akan berada di Mina 10 hari bulan. Lepas Muzdalifah dia sekejap je. Terus ke Mina. Mina ni lagi mencabar. Dengan cuaca yang panas. Air yang panas.
kemah sempit, perlu berjalan 7 kilometer. Lebih kurang lebih kurang 7 kilometer tuan-tuan untuk pergi. Hari yang ke-10 melontar Jamrah Aqabah. 7 kilo. Ada berjalan sini 7 kilo. Sekilo beda ya. Parking kereta sebelah ni. Masuk terus. Ini 7 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perlu bersedia. Keadaan ini, maksud saya kalau tuan-tuan bersedia ni, kenalah buat jogging sikit. Ataupun berjalan-jalan kaki satu hari buat dulu. Kalau padang polo tu buatlah 2 pusingan. Jangan terus 10. Buat sikit-sikit. Gambaran dia. Bila saya cerita ini dalam bulan puasa nanti, jawapannya lain. Puasa je oi. Atau bila nak buat? Kena buat daripada sekarang. Saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, berjalan kaki ni bukan main-main. Jangan terkejut nanti. 7 kilo untuk sehari. 2 hari dah jadi 14 kilo. Boleh ke? Tuan kena kuat semangat. Jangan bila saya cerita ni, tak payah pergi lah. Jangan begitu. Tuan-tuan kena bersedia. Ini saya kabarkan. Supaya kita, bila sampai je besok, kita dah tahu. Memang ya, semangat. Okey. Boleh ya? Ada soalan setakat ni? Ataupun ada kata, boleh tak kita tak pergi tempat ni? Ada soalan saya buka. Dah 11.30. Tak ada ya? Mana bersedia nak pergi? InsyaAllah. Okey, ini pengenalan diri, menyesuaikan diri ini saya nak kongsikan supaya tuan-tuan dan puan-puan salah satunya bertolak ansur. Kena sabar ni tinggi, sabar ni memang betul. Yang kedua, dia sabar boleh. Nahan marah. Cuba jangan marah. Sabar, kena tolak pun sabar. Nahan, jangan keluarkan marah tu. Geram memang geram kan. Orang Perak ni dia geram dia lain kan. Dia belum marah. Keadaannya yang saya bagi, maksudnya saya nak bagi ni cerita